What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan informasi terbaru dan terkini berkenaan dengan Devil Fruit Awakening. Memandangkan sekarang ini Oda Sensei dilihat sedang rancak mendedahkan kepada kita dengan Awakening bagi Devil Fruit. Contohnya pendedahan tentang Awakening bagi Devil Fruit Hito Nomi model Nika milik Luffy, dan yang paling latest baru-baru ini dalam chapter yang ke-1069 adalah pendedahan Awakening buah iblis Zoan Neko Nomi model Leopard milik Lucci. Dan even Dr. Vegapunk dalam chapter yang ke-1070 baru-baru ini pun ada mention pasal Awakening ini. Jadi aku berpendapat eloklah kiranya kita membincangkan tentang topik Awakening ini untuk kita cuba mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin membantu kita untuk meramalkan apakah yang bakal berlaku dalam chapter-chapter yang akan datang yang melibatkan konsep Awakening ini. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Converto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Kuasa Devil Fruit mampu untuk mencapai tahap Awakening dalam beberapa keadaan yang sangat rare, yang mana kemampuan Awakening ini mampu untuk meningkatkan kemampuan pengguna buah iblis tersebut dengan mencana. Menurut Kaido dalam chapter yang ke-1046, kebangkitan ini hanya akan berlaku apabila Zahir Asna dan Batin pengguna buah tersebut mampu untuk menampung kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh sesebuah Devil Fruit itu. Apabila seseorang pengguna buah iblis itu membangkitkan kemampuannya, ia bakal meningkatkan kemampuan pengguna itu daripada segi memberikan kekuatan yang luar biasa, mampu untuk mengawal kemampuan buah iblis dengan lebih baik, dan bahkan mampu untuk menggunakan teknik-teknik yang baharu yang tidak pernah digunakan sebelum ini. Kesan bagi Awakening sesebuah Devil Fruit itu pula bergantung kepada jenis buah iblis itu sendiri. Kemampuan Awakening ini juga memakan masa untuk dikuasai sepenuhnya. Namun demikian, sekalipun belum menguasai Awakening ini, penggunanya masih mampu untuk menggunakan teknik ini, akan tetapi ianya akan memakan stamina yang banyak. Antara watak-watak yang telah didedahkan oleh Oda Sensei kepada kita semua yang berjaya untuk membangkitkan kemampuan Awakening buah iblis mereka termasuklah watak Don Quixote do Flamingo, Charlotte Katakuri, Trafalgar D. Waterloo, Eustace Captain Kidd, Monkey D. Luffy, Rob Lucci, Minotaurus, Mino Koala, Mino Rhinoceros, dan Mino Zebra. Bagi buah iblis yang berada dalam keluarga Paramecia, Awakening membenarkan penggunanya untuk menggunakan kemampuan buah iblis tersebut pada satu tahap yang baharu dari segi kekuatan dan kemampuan yang berbeza dengan kemampuan asal yang mereka miliki. Pengguna Paramecia Awaken mampu untuk menyalurkan kuasa buah iblis mereka keluar dari tubuh badan mereka dan bertukar ataupun menukarkan persekitaran di sekeliling mereka menjadi seperti mana sifat yang dimiliki oleh buah iblis tersebut, dan juga mampu untuk memanipulasi bahan di sekeliling mengikut kemahuan mereka. Perbezaan paling ketara antara Awakening dengan kemampuan buah iblis yang biasa bagi buah iblis yang menukarkan persekitaran seperti Hira Nomi adalah Awakening membenarkan mereka untuk menukarkan persekitaran dari jarak yang jauh dan hanya mengawalnya dengan minda mereka. Buah iblis yang menukarkan persekitaran ini kebiasaannya memerlukan penggunanya untuk menyentuh objek yang ingin ditukarkan dan memerlukan pengawalan secara fizikal sekiranya tidak dibangkitkan. Selepas membangkitkan Ito Nomi, Do Flamingo mampu untuk memanjangkan kemampuan penghasilan talinya itu dan bahkan menukarkan kawasan sekitarnya menjadi tali dan mengawalnya tanpa perlu menyentuh kawasan tersebut. Katakuri juga telah menukarkan persekitarannya dengan Mochi Nomi dalam pertarungannya menentang Luffy, menyebabkan dinding yang terdapat dalam Mirror World menjadi seperti mochi dan ianya bahkan boleh dimakan seperti mochi. Kemampuan untuk menukarkan dan memanipulasi objek asing secara khusus tidaklah berlaku bagi kesemua jenis Paramecia. Terdapat juga beberapa kes yang unik. Contohnya, selepas membangkitkan buah iblis Jiki Nomi, Eustace Captain Kidd mampu untuk menukarkan benda lain selain daripadanya menjadi magnet, bahkan makhluk bernyawa juga turut terkesan dengan kemampuannya itu. Akan tetapi Kidd perlu menyentuh sasarannya terlebih dahulu untuk mengawal medan magnet tersebut. Sama juga seperti Awakening Ope Nomi milik Law yang membenarkan dia untuk merubah
mengubah sifat bagi benda asing untuk membawa mereka ke dalam ruangan room miliknya. Akan tetapi aplikasi Awakening tersebut dilakukan secara manual. Kit dan Law juga mendedahkan bahawa Awakening mereka telah pun memberikan kesan yang besar kepada tubuh mereka dari segi stamina dan kekuatan, memandangkan ianya memerlukan tenaga yang banyak untuk digunakan. Perkara ini menyebabkan mereka memilih untuk menjadikan Awakening mereka sebagai pilihan terakhir dalam pertarungan untuk membereskan musuh mereka. Namun, ianya masih belum pasti sama ada perkara ini hanya berlaku kepada mereka berdua sahaja kerana mereka belum menguasai Awakening sepenuhnya, ataupun ianya berlaku kepada semua pengguna Awakening. Tambahan pula, pengguna Paramecia yang membangkitkan Devil Fruit mereka bakal mendapatkan teknik yang baharu. Kemudian bagi buah iblis dalam keluarga Zuan pula, Awakening memberikan kepada penggunanya peningkatan kuasa yang sangatlah besar, kelajuan yang tinggi dan daya tahan yang lebih hebat daripada Zuan yang biasa. Mereka juga bahkan mampu untuk menyembuhkan diri mereka secara automatik, lebih pantas sekalipun dalam keadaan yang tidak menyedarkan diri mereka. Namun demikian, Awakening Zuan ini mempunyai risiko yang besar, yakni sifat asal bagi pengguna buah tersebut mungkin akan diambil alih oleh sifat yang dimiliki oleh buah Zuan tersebut, menukarkan penggunanya menjadi seperti seekor haiwan buas yang tidak berakal. Contohnya kita dapat tengok pada Jailer Beast yang berada di Impel Down. Mereka dilihat seolah-olah tidak mempunyai perasaan dan hanya bertindak mengikut firasat dan kekuatan mereka, dan bahkan mereka sentiasa berada dalam full beast form yang mempunyai wujud seperti manusia. Ianya masih lagi belum diketahui adakah mereka telah hilang kesedaran diri mereka secara total dan menjadi seperti ini disebabkan oleh Awakening semata-mata, ataupun mereka yang memilih untuk menjadi seperti itu. Namun demikian, bagi sesetengah Zuan seperti Rob Lucci pula, dia dilihat mampu untuk mengawal dirinya setelah membangkitkan buah iblisnya dan telah pun berjaya untuk berubah ke dalam form yang lebih kuat yang dikenali sebagai form Awakening. Untuk buah iblis Mythical Zuan pula, tak banyak yang kita tahu pasal konsep Awakening ini. Satu-satunya Awakening Mythical Zuan yang paling jelas ditunjukkan kepada kita semua adalah Awakening Hito Hitonomi model Nika milik Luffy sahaja. Luffy dilihat masih mempunyai akal yang waras selepas membangkitkan kemampuan buah iblisnya itu. Namun hanya dilihat sedikit terkesan apabila dia menjadi terlalu ceria dalam mod Awakeningnya itu. Awakening Luffy ini juga mampu untuk memberikan Luffy keupayaan untuk menukar bentuk tubuh getahnya itu sesuka hatinya. Luffy juga bahkan mampu untuk menukarkan keadaan sekelilingnya menjadi getah, sekalipun pada makhluk hidup seperti Kaido dan Lucci, yang mana kemampuan ini persis dengan kemampuan Awakening Paramecia. Sehingga ke hari ini Luffy adalah satu-satunya watak yang didedahkan kepada kita mampu untuk membangkitkan kemampuan buah iblis Mythical Zuan. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And gang, before I end, sedikit renungan. Kalau kita betul nak berjaya dalam hidup, kalau betul kita nekat untuk capai apa yang kita inginkan dalam hidup kita, we need to learn to sacrifice. We need to learn to give up, to go up. Ketika orang tengah sibuk main game, kita sibuk study how to stuff. Ketika orang sibuk tengah keluar dengan girlfriend, kita sibuk upgrade ilmu kita. You got to learn to sacrifice. Dan orang yang betul-betul nak berjaya, nekat dan fokus untuk berjaya, dia tak kisah pun untuk berkorban masa seronok dia, masa bersukaria, sebab these people know sacrifice that they made today will give whole lot tomorrow. Dan orang yang akan menempa kejayaan demi kejayaan dalam kehidupan dia secara berterusan adalah orang yang berterusan untuk belajar. Si pemalas yang bodoh, setiap kali obstacle datang, dia simply akan cakap, aku tak reti, aku tak tahu. Tapi those yang akan capai what goals that he set, dia akan selalu bertanya apabila obstacles datang, macam mana nak buat? 3 perkataan ini sahaja dah cukup untuk ditemin minda seperti apa yang kita ada. Tukar cara cakap kita, aku tak tahu, aku tak reti, kepada macam mana nak buat. Kerana setiap apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita cakap, apa yang kita buat adalah doa. Belajar untuk korban sebelum kita terkorban. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi